Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua. Kita bertemu lagi dalam kelas sains kita pada hari ini bagi tajuk kesan putaran bumi. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, marilah kita membaca doa dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wa ala khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey. Jom kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, memerihalkan kesan putaran bumi pada paksinya dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, menjelaskan pemerhatian tentang putaran dan peredaran bumi melalui lakaran TMK, penulisan atau tulisan secara kreatif. Okey, masih ingat lagi tak pada kelas sesi pelajaran kita yang sebelum ini, kamu dikehendaki untuk menjalankan eksperimen bayang-bayang. Okey, jadi cikgu telah menerima beberapa orang murid sahaja yang menghantar tugasan tersebut. Okey, jadi hari ini kita nak bincangkan tentang fokus kepada perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, sebelum tu kita lihat dulu kesan putaran bumi. Kesan putaran bumi di atas paksinya. Okey, yang pertama, kesan putaran bumi di atas paksinya ialah kejadian siang dan malam. Okey, sesungguhnya pada setiap keciptaan Tuhan itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejadian siang dan malam ni adalah salah satu di antara bukti kehebatan Allah Taala. Ada tak siapa-siapa yang putarkan bumi kita? Ada tak manusia yang putarkan? Tidak ada. Itu semuanya adalah di bawah kuasa Allah Taala. Okey, ingat tu. Okey, seterusnya kita tengok apakah dia kesan putaran bumi yang kedua. Okey, kesan yang kedua adalah kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey, kalau kita pada waktu pagi, kelihatan seperti matahari itu berada di sebelah timur. Dan pada waktu petang, kelihatan matahari berada di sebelah barat. Okey, adakah matahari itu bergerak mengelilingi kita? Tidak, tidak. Yang berputar adalah bumi. So, jadi kesan putarannya adalah kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey. Okey, next one ialah yang kita nak fokuskan pada hari ini, iaitu perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey. Kita ada tengok waktu pagi, tengah hari dan juga pada waktu petang. Okey, dalam eksperimen ini, tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang telah melaksanakan eksperimen muka surat 165. Okey. So, macam mana kita nak tentukan arah utara, selatan dan barat ni? Okey, cikgu pasti kamu mempunyai smartphone kan? Ibu bapa kamu mempunyai smartphone. Okey. So, cara yang pertama, cara nak kita tentukan di mana arah timur, barat dan selatan adalah dengan menggunakan kompas. Okey. So, dengan menggunakan kompas, kita dapat tahu di mana kedudukan arah utara, selatan, timur dan barat. Okey. So, dalam gambar tersebut, cikgu telah menggunakan kompas. Kompas arah kiblat. So, kita tahu dah arah kiblat kita. Jadi, dalam arah kiblat tu ada tunjukkan arah utara, selatan, timur dan barat. Okey. So, kita tengok pada jam 8.05 pagi. Okey. So, pada jam 8.05 pagi, nampak tak panjang bayang-bayang tersebut? Sangat panjang Panjang bayang-bayang pensel tu panjang. So, matahari terbit di sebelah timur. Okey, matahari terbit sebelah timur. Nampak tak? T tu timur. So, bayang-bayang akan jatuh di sebelah barat. Subhanallah, Masya Allah. Okey, nampak tak panjang bayang-bayang itu berada di sebelah barat? B tu, tengok anak panah tersebut. Okey, dan pada waktu pagi, bayang
bayang-bayang mempunyai panjang dia sangat panjang lah. Panjang bayang-bayang itu panjang. So nanti bila dia menghampiri tengah hari, dia akan jadi semakin pendek. Okay. Alright. So kita tengok di sini penerangannya. Okay, pada jam 8.05. Okay, sekarang kita dah tentukan arah utara, selatan, timur dan barat dia kan. So kita boleh lihat pada waktu pagi matahari akan terbit sebelah timur kan. Jadi bila matahari terbit sebelah timur, bayang-bayang akan jatuh di sebelah barat. Okay, bayang-bayang jatuh di sebelah barat. So sekarang kita akan ukur panjang ukur panjang bayang-bayang bagi pensel tersebut. So kalau kita lihat kat sini, panjang dia adalah lebih kurang dalam 13.3 cm. 13.3 cm. Okay. Alright. So ini untuk waktu pukul 8.05 pagi. Okay, pada jam 8.05. Okay, sekarang kita dah tentukan arah utara, selatan, timur dan barat dia kan. So kita boleh lihat pada waktu pagi matahari akan terbit sebelah timur kan. Jadi bila matahari terbit sebelah timur, bayang-bayang akan jatuh di sebelah barat. Okay, bayang-bayang jatuh. Okay, juga harap awak semua jelas dengan penerangan tadi. Okay, mari kita lihat pula apabila pada waktu tengah hari. Okay, apabila mempunyai jam 1 tengah hari, bayang-bayang akan semakin pendek. Okay, pada waktu ini matahari berada tegak di atas kepala. Matahari berada tegak di atas kepala. So kalau kamu pada waktu tengah hari, kalau kamu tengok bayang-bayang dekat luar rumah kamu, tengok bayang-bayang pokok, kelihatan dia pendek dan berada di bawah objek tersebut. Nah, maksudnya masa tu matahari betul-betul tegak di atas kepala. So macam dalam gambar raja tersebut, okay, nampak tak bayang-bayangnya macam pendek sangat, betul-betul kat bawah sekitar rumah tu kan. Okay, itu menunjukkan matahari berada tegak di atas kepala. Okay. Alright. Pada waktu ini, okay, maksudnya ini menghampiri waktu zuhur kan, menghampiri waktu zuhur. Okay, seterusnya kita tengok pula pada waktu petang. Okay, bayang-bayang akan panjang semula apabila menghampiri waktu petang. So tadi tengah hari dah pendek, bila masuk ke petang dia akan mula panjang kembali. Maksudnya selepas daripada tengah hari tu, dia akan mula panjang bayang-bayang tu. So pada ketika ini, arah matahari adalah di sebelah barat. Okay, arah matahari, kedudukan matahari adalah di sebelah barat. Manakala arah bayang-bayang pula berada di sebelah timur. So kamu boleh lihat dekat gambar raja tersebut, okay, bayang-bayangnya sangat panjang dan berada di sebelah timur. Okay. Jom kita tengok seterusnya. Okay, so sekarang kita akan lihat latihan yang kita perlu bincangkan bersama. Okay, semua buka buku praktis prihatin sains muka surat 25. Okay, so dalam eksperimen ini, okay, perhatikan panjang bayang-bayang pada jam 7 pagi, 10 pagi, 2 petang dan 5 petang. Dan kemudian lukiskan carta palang. Okay, sekarang dia tak berikan awak panjangnya kan. Maksudnya dia tak bagi tahu berapa sentimeter. Tidak mengapa, kamu sekadar perlu membuat anggaran. Tapi kita boleh nampak panjang pada waktu 7 pagi dan juga 5 petang adalah sama. Manakala pada jam 10 dan 2 petang, 10 pagi dan 2 petang, panjangnya pun sama. Tapi dia pendek sikit kan. Okay, so kita boleh lukiskan seperti ini. Lukiskan seperti inilah. So yang biru tu tulis situ pukul 7 pagi. Kemudian sebelah dia tulis 10 pagi. Kemudian 2 petang. Dan last sekali ialah pukul 5 petang. Alright. Next kita tengok apakah soalan seterusnya. Okay. Pada jam 8 malam, bayang-bayang tidak kelihatan. Kenapa bayang-bayang tidak kelihatan pada waktu malam? Cuba fikirkan kenapa tak ada bayang-bayang pada waktu malam. Okay, soalan yang seterusnya. C. Kompas digunakan untuk menentukan arah timur dan barat.
So, fenomena dalam darjah 1 boleh digunakan untuk menghentikan fungsi kompas. Terangkan. Yang ini, okey, kita dah tahu kan matahari terbit di sebelah timur. So, bila matahari terbit di sebelah timur, Allahumma salli ala Muhammad, bayang-bayang yang terhasil berada di sebelah barat. So, kamu kena kaitkanlah macam tu. Okey. Okey, seterusnya yang di putaran bumi pada paksinya menyebabkan terjadinya satu fenomena lain. Okey, apa fenomena selain daripada yang kita buat ni? Itu selain daripada perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okay, mudah saja kan? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang kita lihat pula buku Topika Sains Tema-Tema muka surat 64, 65, 66 dan 68. Okey, masya-Allah. Okey. Muka surat 64, kamu perlu padankan sahaja, okey, gambar tersebut dengan pernyataan yang betul. Okey. Seterusnya, muka surat 65, baca setiap petikan dan pilihkan jawapan yang betul lah. Okey. Next one. Okey, yang ni pun sama, baca dan jawab soalan tersebut. Okey, sekarang kita lihat muka surat 68. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang ini tengok situ Raja ada menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Amirul. Dia mengukur panjang bayang-bayang sebatang tiang dari pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Okey. Kemudian kita tengok situ pada waktu jam 8 pagi, sama kan macam yang kita buat tadi kan, eksperimen pensel kan. Tengok kat situ. 8, 9, 11, 12, 2, 4, 6. Okey, nombor soalan 2A. Apakah yang menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang tiang? Subhanallah, apa yang disebabkan, kenapa berlaku perubahan panjang bayang-bayang tiang tersebut? Kerana putaran bumi di atas paksinya. Okey, nombor 2B, nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang di tiang dari pukul 8 sampai pukul 12. Kita tengok panjang bayang-bayang pukul 8 sampai pukul 12. Okey, kalau kamu lihat dekat situ, nampak kan panjang dia semakin berkurang ke bertambah tu? 8 sampai pukul 12. Panjang bayang-bayang bertambah ke berkurang? Okey. Soalan C pula. Yang ni senang sajalah, tandakan right pada apakah arah putaran bumi pada paksinya. Okey. Alright, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana menyertai PDPR hari ini. Okey, murid-murid yang nak buat eksperimen tersebut, cikgu sangat mengalu-alukan, boleh lagi buat dan hantar kepada WhatsApp cikgu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So ingat, apa yang kita belajar hari ini semuanya adalah disebabkan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan siang dan malam, Allah yang menggerakkan bumi kita ni, Allah yang putarkan bumi kita, Allah yang jaga kita siang dan malam. Okey, Allah SWT semuanya kehebatan Allah Ta'ala. Okey, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.